Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anda di luar sana? Terima kasih kerana mengunjungi My Stand TV. Sekali lagi, seperti biasa, saya akan kongsikan kisah-kisah dari misteri untuk anda. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang akan saya kongsikan pada hari ini sambil makan. Okey. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda sudi mengunjungi channel My Stand TV, dan jangan lupa like and share sebagai tanda sokongan kepada saya. Juga subscribe. Dan saya akan berkongsikan beberapa kisah kepada anda pada malam ini, 28 hari bulan 3 2020. Tak kira di mana anda juga berada, saya daripada Malaysia, anda daripada mana. Diharap anda sihat sejahtera. Dan kita teruskan dengan kisah-kisah yang pertama. Kisah ini diberi tajuk Diganggu Makhluk Halus Ketika Mengandung. Kisahnya, kejadian ini berlaku ketika aku mengandungkan anak pertamaku. Aina diberi nama. Ada satu malam aku bermimpi. Aku berada di dalam rumah usang. Dalam mimpi itu, aku melangkah naik ke tingkat atas. Dalam pada aku melangkah, tiba-tiba aku terlihat satu kelibat nenek tua cuba untuk masuk ke kawasan rumah. Aku perhatikan dari dekat dan memang sah ada orang sedang panjat pagar rumah. Sepantas mungkin aku menjerit ada orang nak pecah masuk. Tapi yang peliknya, orang yang sedang panjat pagar rumah itu adalah nenek tua. Dek, kerana terkejut, aku jerit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak kali dan aku jerit azan. Masa itu aku hanya ingat itu sahaja. Masa aku jerit Allahu Akbar sekuat hati aku nampak nenek tua itu lagi cepat nak masuk kawasan rumah. Tapi nampak macam dia susah nak bergerak. Tiba-tiba aku rasa ada satu tangan pegang tangan aku. Rupanya suamiku kejutkan aku sambil tanya kenapa berpeluh-peluh. Jerit tapi slow suara, tak dengar jelas. Aku istighfar mimpi buruk itu. Cerita kedua, selepas Aina masuk 6 bulan lebih dalam kandungan, aku mimpi ada orang nak ambil Aina, nenek tua. Nenek itu jugalah yang hadir ketika itu. Aku tak tahu siapa dia. Dia cakap nak ambil anak aku. Aku cakap tak boleh. 3 kali aku cakap sampai aku menangis teresak-esak dalam mimpi. Sampaikan suami kejutkan aku, tanya kenapa menangis. Malam esoknya aku mimpi yang sama. Tapi ada seorang lelaki datang ceroboh masuk. Aku sempat tutup pintu. Tiba-tiba hunus pisau tajam. Aku pegang pisau itu, berdarah tapak tangan aku. Aku dengar dia cakap nak bunuh anak aku. Lagi aku pegang pisau tu sampai aku terasa bisa pisau tu di tapak tangan. Tiba-tiba encik suami kejutkan lagi dan bertanya, kenapa macam bergelut sakit nak beranak dah ke? Imbas kembali bila aku mula mimpi pelik-pelik. Masa aku umur 9 tahun, ketika itu tahun 1999, aku tinggal di Perak. Aku mimpi aku nampak opah aku tengah bagi makan kucing yang datang dari semak belakang rumah.
Aku nampak kucing tu dari semak samun berjalan di arah opah aku. Bila sampai dekat opah aku, kucing tu bertukar jadi harimau dan terus terkam opah aku. Serentak itu aku terbangun dari lena dan aku terdengar suara opah aku menjerit dari bilik dia. Aku tak cerita kat mama masa tu. Rahsia sampai sekarang. Kali pertama aku mimpi nenek tua tu masa aku berpraktikal di Kulim. Aku ingat lagi malam tu kawan aku mesej suruh aku tunggu dia sebab kunci rumah aku pegang sebab aku ketua rumah. Terpaksalah tunggu dia datang dari KL. Aku mesej sampai terlelap. Aku tak sedar bila aku lelap, tapi di antara sedar dan tak sedar, aku dengar kawan aku Nat call cakap dah sampai. Aku bangun, buka pintu Nat masuk bilik dia. Aku masuk bilik aku pun terus tidur. Masa aku tidur, aku sedar aku diganggu. Ada suara nenek cakap, "Cu." Nak tengok nenek tak? Aku geleng, dia cakap lagi. Tengok nenek. Aku cakap tak nak. Tiba-tiba nenek tu cakap, "Bukan pasal nenek." Aku terbuka mata sebab dengar suara nenek tu berubah nada suara kasar. "Buka mata anda." Macam suara marah. Aku buka mata terus, lompat kata switch on lampu. Dan aku terus buka lampu. Dan aku masang TV, melihat channel Al-Hijrah. Dia terbangun sebab terkejut aku buka lampu. Dia tanya kenapa. Dia ingat aku cakap telefon sebab dengar suara pelan. Cakap tapi tengok aku macam tidur. Rupanya tadi aku tidur, dia tak tidur lagi. Sepanjang aku mimpi tu, dia ingat aku on phone. Aku tak cerita apa berlaku sebab dia jenis lemah semangat. Tak pasal histeria malam tu. Aku cerita esok pagi, dia cakap dia rasa panas macam, tapi aku pula rasa sejuk. Itu mimpi nenek yang pertama kali dan keduanya ketika dia mengandungkan Aina. Untuk memahami kisahnya, dia bercerita kisah-kisah yang sebelum dan selepas. Ketika itu kejadian yang mula-mula dia cerita ketika dia mengandung, dan dia akan imbas kembali ketika dia mula-mula bermimpi yang pelik-pelik. Tapi itulah, cerita dia tak sampai kerana apa yang terjadi selepas itu, apa yang terjadi pada kandungannya itu. Dia tidak cerita sepenuhnya. Jadi tergantung kat situ. Tak apa. Mungkin ada kisah yang selepas itu. Okey. Misteri di Tanah Melayu. Diganggu orang minyak. Kisahnya, orang minyak itulah gelaran yang diberikan kepada manusia jelmaan yang suka merampok dan memperkosa gadis di Kayat Melayu. Tidak pernah diketahui awal mula pertemuan dengan orang minyak. Namun kisah yang mengalir dari mulut ke mulut sangat popular sehingga pada tahun 1958 difilmkan oleh Malay Film Production Ltd dengan pameran utama P. Ramlee. Orang minyak adalah manusia biasa yang sedang mempelajari ilmu batin. Sambil bercerita, kita makan cabai. Memang kesukaan saya.
Hazelnut. Okey, kita teruskan. Kita santai, okey. Orang minyak adalah manusia biasa yang sedang mempelajari ilmu batin. Dan ilmunya akan sempurna setelah berhasil memperawani 40 wanita. Ketika saat itu tiba, kulit hitamnya akan berubah putih dan sangat sakti. Kemampuan orang minyak memasuki sebuah rumah tanpa terlihat memudahkan melakukan pemerkosaan. Diceritakan pula bahawa orang minyak memiliki beberapa kelemahan. Dia takut pada jantung pisang dan daun keladi bira. Jika sesebuah rumah ditaburi kelopak jantung pisang atau daun keladi bira, maka amanlah anak gadis di dalam. Adakah benar atau tidak, kita tidak pasti. Dan janganlah anda terikut-ikut dengan apa yang saya sampaikan kepada anda. Anggap ini sebagai hiburan semata-mata. Baik, kita teruskan cerita. Kain batik juga mampu melumpuhkan kesaktian orang minyak. Jika tertangkap dan diselimuti kain batik, kalian harus menggigit jempol kakinya untuk melunturkan kesaktian yang dia miliki. Baik. Kejadian tahun 2006. Tanggal 24 November 2006 adalah malam sial bagi orang minyak. Ia ditangkap ketika sedang merampok sebuah rumah di Kampung Tawas, Malaysia. Tidak diterangkan di negeri mana. Kampung Tawas. Dan diketahui merupakan manusia biasa yang melumuri seluruh tubuhnya dengan minyak hitam. Ketahu no kan. Mungkin maksudnya supaya tidak terlihat di dalam kegelapan malam atau agar mudah lolos jika ditangkap, sebab minyak membuat kulit licin macam belut. Kejadian tahun 2008. Pahang, Malaysia. Malam itu sedang diadakan pesta pernikahan di sebuah kampung. Dan seorang pemuda diminta makciknya untuk menemaninya ke tandas yang berada di belakang rumah. Suasana gelap malam dikejutkan oleh teriakan wanita dari dalam tandas. Lalu terlihat makhluk hitam bergerak sangat cepat. Ia sempat melihat ke arah saksi mata yang ternampak. Matanya merah menyala, kulit hitam legam mengkilat. Terlihat seperti manusia tapi berkemampuan luar biasa. Seperti apa kita tidak pasti. Itulah pandangan-pandangan orang dan kisah-kisah yang diceritakan tentang orang minyak yang dikatakan seorang manusia lelaki, sebab ilmunya terasa kuat, menjadi kuat setelah dia memperkosa 40 wanita. Sama ada benar ataupun tidak, jangan mudah anda percaya, kerana ilmu yang tak baik itu tidaklah kekal dan sebaik-baiknya. Lupakan hasad sekiranya anda berfikiran sebegitu untuk mempelajari, kerana Tuhan yang maha berkuasa. Ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula Cadbury Hazelnut makan malam-malam ni. Mungkin anda mahu mendengar kisah seterusnya. Kita cari lagi yang terbaik untuk anda. Semoga anda terhibur. Dan janganlah anda lupa subscribe dan berkongsi agar saya lebih bersemangat lagi, InsyaAllah. Baik,
Ini yang saya petik daripada blogger kisahseram.com. Anda boleh melayari ini. Hantu ibu mengandung cari mayat bayinya. Kisah ini bermula dengan kematian tragis seorang pelajar perempuan yang carat mengandung. Kematian perempuan ini dipercayai dibunuh oleh kekasihnya sendiri, yang juga merupakan cikgu di sekolah. Untuk menutup perbuatan sumbang antara cikgu dan pelajar, guru tersebut mengambil keputusan untuk membunuh pelajar tersebut. Na'udzubillah. Tak apa, anggap ini sekadar hiburan dan tak ada kena-mengena antara hidup ataupun yang mati. Namun begitu, sebelum dibunuh, pelajar tersebut telah dipuja oleh kekasihnya, iaitu cikgu itu, untuk menggugurkan kandungannya. Tapi malangnya, pelajar tersebut tetap berdegil dan tetap berkeras untuk melahirkan dan membesarkan anak tersebut yang merupakan hasil dari hubungan terkutuk itu. Setelah perempuan itu dibunuh, mayatnya dibuang di sebuah paya dan ditemui oleh keluarganya selepas beberapa hari. Upacara pengebumian yang dijalankan mengikut kepercayaan orang dulu, mayat itu mengandung perlu dipisahkan. Ini bermakna anak dalam kandungan perlu dikeluarkan. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan si mati menjadi hantu dan mengganggu orang lain. Namun, seorang pengamat ilmu hitam telah mencuri mayat bayi tersebut sebelum mayat itu sempat dibakar. Mungkin bukan orang Islam sebab dibakar. Wallahualam, kita tidak tahu akan kisah sebenarnya. Oleh kerana mayat bayinya dicuri, si ibu mula bangkit menjadi hantu dan kembali membalas dendam untuk menuntut kembali mayat bayinya semula dengan menggunakan perempuan lain yang sedang mengandung. Akhirnya, dia berjaya membunuh kesemua mereka yang terlibat dalam pembunuhannya, dan mereka juga yang mencuri mayat bayinya. Macam-macam kisah. Dunia yang sementara ini terlalu banyak kisah-kisah yang kita tidak pasti akan kewujudannya. Sama ada ianya benar ataupun tidak, itu bukan masalah. Jadikan hiburan semata-mata. Percayalah, ianya wujud seperti kita. Tinggal tidak memastikan ianya di mana dan bagaimana. Tak perlulah kalian untuk mencari. Anggap ianya kehidupan masing-masing. Bismillah. Bagaimana keadaan anda sekarang dengan musim COVID-19? Mungkin anda daripada Indonesia, apa khabar? Bagaimana di negara anda? Diharap semua dalam sihat sejahtera. Singapura, apa khabar Abang Casey? Gigi Casey Champion nombor 1 di Singapura. Apa khabar anda di sana? Diharap sihat sejahtera dan keluarga. Di Brunei. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan teruskan kisah seterusnya. Diganggu makhluk berbulu hitam ketika tidur. Aku nak cerita pengalaman ayah aku yang kena gangguan makhluk berbulu ketika tidur.
Aku kurang pasti tahun bila, tapi seingat aku ketika itu masih belajar di sekolah menengah. Kejadian ini bermula ketika itu ayah aku tinggal seorang di rumah. Sebabnya kami adik-beradik termasuk mak balik kampung. Ayah aku tak dapat ikut sebab tak dapat cuti. Jadi tinggallah ayah aku keseorangan di rumah. Pada hari pertama ayah aku seorang-seorang kat rumah. Tak ada apa yang berlaku, cuma bila masuk hari keduanya, malamnya ayah aku mula diganggu. Pada malam itu sekitar jam 2 pagi, ayah terjaga dan ternampak ada makhluk berbulu lebat dengan saiz yang besar melompat masuk ke dalam rumah, sedangkan ketika itu semua tingkat dan pintu telah terkunci. Selepas sahaja makhluk itu masuk, dia terus menerkam dan menghimpit ayahku. Ayahku sampai tak boleh bernafas ketika itu, dan ayahku hanya mampu membaca ayat-ayat Al-Quran. Din. Batuk makin jadi. InsyaAllah sihat hendaknya pada esok hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya teruskan cerita. Selang beberapa minit, makhluk berbulu itu melompat keluar dari tingkap. Mungkin dia keluar sebab dan dah terbakar dengan ayat-ayat Al-Quran yang ayah baca dalam hati kot. Dan makhluk itu sudah tak muncul lagi. Lepas beberapa tahun, tak silap tahun 2014, masa tu kami semuanya ada. Malam juga makhluk tu muncul kembali. Kali ni dia masuk ikut tingkap bilik tidur. Sekali lagi dia himpit ayah. Ayah pun baca ayat Al-Quran dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Di dalam hati. Selepas baca, ingatkan dia nak lompat keluar. Rupanya dia pergi kat ujung kaki ayah. Sekali lagi ayah aku baca ayat kursi. Dia mara ke depan, seolah-olah nak cekik ayah. Tapi dengan batas ayah aku sepak dia, terus hilang. Sampailah sekarang dia dah tak muncul dah. Mungkin atas penyepak ayahnya. Ingat, penyepak seorang ayah terbagi kepada dua. Untuk keluarga kerana kasih dan sayang. Yang kedua, mungkin kepada si Jahanam yang datang untuk mengganggu. Tak adalah gurauan. Baiklah, itulah kisah-kisah yang saya telah kongsikan kepada anda. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang saya berikan dan yang saya telah kongsikan kepada anda. Anda boleh mengunjungi di blogger kisahseram.com. Ini bukan daripada saya, dan anda bolehlah masuk ke sini untuk melihat kisah-kisah yang dikongsikan. Terima kasih kepada blogger ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa subscribe, like and share. Berilah kata-kata semangat anda kepada saya dan berilah teguran yang membina agar saya memperbaiki kesilapan dan kekurangan saya itu. Semoga anda sihat sejahtera di dalam ancaman COVID-19 ini, wabak penyakit ini, supaya anda berada di rumah dan janganlah banyak buat kerja di luar. Di kerajaan Malaysia memerintahkan rakyat-rakyatnya tinggal di rumah dan janganlah berdegil. Ingatlah, orang